Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita bertemu dalam episod yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi manfaat mudarat, yang bagi kasih sayang, yang mencukupkan. Allah Subhanahu wa taala yang datangkan penyakit, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bacakan tentang kitab Fadilat Amal, bab zikir kalimah thayyibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sebatang tiang daripada nur di hadapan Arasy. Apabila seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tiang itu bergoncang. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, berhentilah. Tiang itu berkata, bagaimana aku akan berhenti sedangkan orang yang mengucap kalimat itu belum lagi diampunkan? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Maka tiang itu berhenti dengan serta-merta. Hadis riwayat Bazar. Keterangan ulama hadis telah mempertikaikan kedudukan hadis ini. Namun Allama Suyuti rahmatullahi alaihi telah menulis bahawa hadis ini telah diriwayatkan melalui banyak sanad dengan lafaz yang berbeza. Dalam sesetengah riwayat tersebut terdapat tambahan firman Allah Subhanahu wa taala bahawa aku memberi taufik kepada lidah seseorang hamba mengucapkan kalimat thayyibah supaya aku mengampuninya. Alangkah luas rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala bahawa Dia sendiri yang memberi taufik, kemudian untuk menyempurnakan rahmat dan kurniaannya itu Dia sendiri yang memberikan keampunan. Keterangan kisah Hazrat Attah rahmatullahi alaih adalah masyhur. Pada suatu ketika beliau pergi ke pasar. Di sana satu beliau melihat seorang jariah, hamba perempuan yang tidak siuman sedang dijual. Beliau membeli jariah itu. Apabila sebagian malam berlalu, maka jariah itu bangun lalu mengambil wuduk dan mulai mendirikan solat. Keadaannya dalam solat ialah dia menangis dengan teresak-esak sehingga nafasnya tercungap-cungap. Kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, demi cintamu terhadapku, kasihanilah daku. Setelah Attah rahmatullahi mendengar kata-kata jariah itu, lalu beliau berkata, wahai jariah, katalah, wahai Tuhanku, demi cintaku terhadapmu. Mendengarkan kata-kata Sayyidina Attah rahmatullahi itu, dia meradang lalu berkata, demi Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak mencintaiku, maka sudah tentu dia tidak akan membiarkan kamu nyenyak tidur dan membangunkan aku untuk beribadat kepadanya. Kemudian dia membaca beberapa rangkap syair. Aduh, gelisah terhimpun dan hati terhangus. Sabar telah hilang dan air mata bercucuran. Bagaimana boleh merasai ketenteraman bagi seorang yang sudah tidak tenang kerana desakan cinta, rindu dan bimbang. Wahai Tuhanku, jika ada sesuatu yang membebaskan aku darinya, maka kurniakanlah kepadaku selama aku masih hidup. Selanjutnya dia berkata, wahai Allah, kini telah terbongkar segala rahsia antaramu denganku. Oleh itu panggillah aku ke sisimu. Kemudian dia meraung lalu meninggal dunia. Terdapat banyak lagi peristiwa seumpama ini. Jelas bahawa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu apa-apa pun tidak akan dapat dilakukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasa'unna illa ayyasa'allahu rabbul alamin. Kamu tidak dapat menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. At-Takwir ayat 29. Alhamdulillah tuan-tuan, apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahu wa bihamdihi, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.